Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Perpustakaan. Saya Puan Jamilah Mayusuf selaku Pustakawan Kanan di Perpustakaan UiTM Cangong Perak akan memberi taklimat mengenai perpustakaan. Kita bermula dengan sejarah penubuhan perpustakaan. Sebelum ini di dunia dikenali sebagai traditional library dan ditukarkan kepada hybrid library dan juga ke digital library. Sekarang dikenali sebagai digital. Kita ke arah untuk digital library. Sejarah penubuhan UiTM Cangong Perak. Untuk UiTM Cangong Perak mula ditubuhkan pada tahun 1985 dan berpindah sepenuhnya dan menduduki bangunan yang sekarang ini pada tahun 2015. Visi, misi dan objektif perpustakaan. Pengenalan. Sejarah penubuhan bangunan perpustakaan ditubuhkan pada tahun 1997 dan ditempatkan di bangunan sementara di bangunan FSPU lama. Di sebelah kanan adalah bangunan tetap perpustakaan yang digunakan pada masa ini. Ini adalah gambar terbaru bangunan perpustakaan. Gambar untuk mempunyai bangunan perpustakaan UiTM Perak mempunyai keluasan seluas 2,496 kaki persegi dan kaki tangan perpustakaan adalah seramai 22 orang yang mana terdiri daripada 4 orang profesional dan 18 kaki tangan pelaksana. Lokasi perpustakaan. Untuk pengetahuan semua, di Perpustakaan UiTM Cangong Perak, kampus Riskandar hanya menempatkan 2 fakulti iaitu Fakulti FSPU dan juga FSSR. Bersama ini adalah pelan lantai perpustakaan UiTM Cangong Perak yang mana perpustakaan UiTM Perak terdiri daripada 3 aras iaitu aras bawah, aras 1 dan juga aras 2. Untuk pengetahuan semua, kita fokuskan kepada waktu perkhidmatan perpustakaan. Untuk sepanjang PKP ini, waktu perpustakaan telah diubah dan dibahagi kepada 2 iaitu semasa kuliah dan semasa cuti semester dan juga pertengahan semester. Untuk bagi semasa kuliah, waktu perkhidmatan kita hanya daripada Isnin hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Manakala Sabtu, Ahad dan cuti umum, kita akan beroperasi dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Waktu perkhidmatan perpustakaan semasa cuti semester atau cuti pertengahan semester dari Isnin hingga Jumaat, kita hanya beroperasi dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Manakala Sabtu, Ahad dan cuti umum, perpustakaan akan ditutup. Sepanjang PKP ini juga, untuk sepanjang tahun, hanya 6 hari yang diwajibkan untuk ditutup perkhidmatan perpustakaan iaitu pertama, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Jabatan Agong, Hari Buruh, Hari Kemerdekaan dan juga Hari Keputeraan Sultan Perak. Untuk makluman semua cuti umum ini juga bergantung kepada arahan dari pengurusan eksekutif UiTM Cangong Perak. Jika dipahamkan atau dimohon untuk dibuka, kami akan buat permohonan dan perpustakaan akan beroperasi seperti biasa. Kita fokus kepada peraturan perpustakaan. Semua pengguna perpustakaan tidak dibenarkan untuk membawa makan dan minum di dalam perpustakaan. Cuma pihak perpustakaan menyediakan kafeteria yang hanya boleh perkhidmatan ini hanya ditawarkan dan dibenarkan untuk makan dan minum hanya di kafeteria sahaja. Kita juga tidak membenarkan membawa beg, pakai topi, membawa pisau dan gunting. Itu yang dan bangunan perpustakaan ini dikawasi oleh CCTV. Segala tingkah laku dan juga perbuatan yang you buat di library, kita akan pantau. Sasiah rupa diri. Sasiah rupa diri mengikut perkeliling HEP yang telah ditetapkan, iaitu untuk siswa mesti memakai kad pelajar sepanjang semasa berada di dalam perpustakaan. Dan untuk hari Isnin diwajibkan memakai tali leher. Sepenuh hari Isnin disediakan hari korporat. Memakai baju dengan kemas,
Kalau memakai t-shirt istilah yang berkollar, berambut pendek dan kemas, dilarang bertindih atau memakai subang, dilarang memakai pakaian sukan sekiranya bukan hari sukan dan dilarang memakai selipar. Okey, untuk sasiah rupa diri siswi iaitu sama juga perlu mempamerkan kad pelajar sepanjang masa sekiranya berada di dalam perpustakaan, berbaju kebangsaan Melayu pada hari Isnin dan Jumaat, blouse yang sopan dan kemas iaitu longgar dan labuh dan tidak jarang, berseluar sopan dan kemas, tidak ketat, tidak koyak atau sengaja dikoyakkan, dilarang memakai selipar dan dilarang memakai pakaian sukan. Okey, kita fokus kepada laman web perpustakaan. Untuk URL yang baru UiTM Perak adalah perak.library.uitm.edu.my. Ini adalah interface laman web perpustakaan UiTM Perak yang baru. Okey, untuk perkhidmatan perpustakaan, prosedur untuk keahlian adalah seperti berikut. Okey, kad keahlian perpustakaan. Untuk sepanjang sekiranya anda melapor diri sebagai seorang pelajar di HCP ataupun di UiTM, anda automatik adalah menjadi ahli perpustakaan. Okey. So, untuk kad keahlian perpustakaan digantikan dengan kad pelajar. So, sekiranya jika anda berada di dalam perpustakaan, kad pelajar semestilah dibawa dan berada dengan anda sepanjang masa. Okey, kad perpustakaan juga digunakan untuk pinjam dan pulang buku. Dan juga perkhidmatan photostat, cetakan dan imbasan juga menggunakan kad keahlian iaitu kad matrik anda sendiri. Okey, automatik perhentian keahlian, anda bukan lagi menjadi ahli perpustakaan sekiranya anda tamat belajar, berhenti belajar ataupun diberhentikan. Tindakan yang perlu anda buat sekiranya anda diberhentikan atau berhenti adalah pertama, pulangkan buku dan selesaikan denda sekiranya ada. Okey, perkhidmatan perpustakaan. Okey, kita juga memberi perkhidmatan iaitu memberi pinjaman dan juga perkhidmatan pemulangan buku, membuat tempahan buku, perkhidmatan koleksi terhad dan juga sistem pembekalan penerbitan. Okey, untuk pinjaman dan pemulangan ini sekiranya anda automatik menjadi ahli, so perkhidmatan ini automatik anda dibenarkan. Okey, membuat tempahan. Pelajar perlu menunjukkan kad untuk membuat proses pinjaman dan juga tidak dibenarkan untuk membawa kad pelajar lain untuk membuat sebarang pinjaman. Okey, perkhidmatan pinjaman koleksi terhad ini tidak dibenarkan sekira sistem gagal atau tidak beroperasi. Okey, sekiranya anda ingin meminjam untuk koleksi terhad, anda perlu ke kaunter perkhidmatan maklumat. Okey, dalam untuk perkhidmatan koleksi terhad ini merangkumi tesis, projek pelajar, penyelidikan dan juga koleksi penyelidikan pensyarah. Okey, untuk perkhidmatan yang kita tawarkan ini adalah satu lagi adalah kelas kemahiran maklumat. Kelas ini anda perlu, dalam kelas ini saya akan mengajar okey, macam mana anda buat pencarian maklumat, macam mana anda akan menggunakan perkhidmatan yang kita tawarkan dan juga kita juga memberi bantuan penyelidikan. Okey, kita fokus kepada kelayakan pinjaman. Untuk pelajar diploma, okey, pinjaman hanya dibenarkan sebanyak 20 naskah pada satu masa. Iaitu tempoh pinjaman selama 14 hari. Untuk pelajar ijazah, okey, sama juga 20 naskah, tempohnya pun sama 14 hari. Untuk pelajar sarjana, sebanyak 40 naskah bagi satu masa untuk pinjaman selama 28 hari. Untuk pelajar PhD, kita sediakan boleh buat pinjaman sebanyak 60 naskah dan juga tempoh pinjaman sebanyak 28 hari. Okey, manakala bagi kelayakan staf akademik sebanyak 30 naskah dan tempoh pinjaman adalah
selama 28 hari. Untuk staf pentadbiran, pinjaman sebanyak 20 naskah buku pada satu-satu masa dan tempohnya selama 28 hari atau kita ambil mudah katakan sebulan. Okey. Untuk proses perkhidmatan pustakaan ini termaktub dalam Akta Hak Cipta. So tak dibenarkan anda untuk membuat fotokopi atau fotostat bagi keseluruhan buku yang kita ada di perpustakaan. Cuma dia terikat ya. Kalau sekiranya anda ingin fotostat satu atau dua muka surat tak apa, tapi kalau satu buku tidak dibenarkan. Okey. So anda boleh dikenakan denda tidak melebihi RM25,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun. So berhati-hati dengan Akta Hak Cipta ni ya. Okey, kita pergi kepada pinjaman, pemulangan dan pembaharuan tarikh pinjaman. Okey, sekiranya anda buat pinjaman, okey, pelanggan perlu menunjukkan kad pelajar. Yang ini akan memberi orang katanya bukti, sebagai bukti awak adalah pelajar UiTM. Okey, tidak dibenarkan menggunakan kad pelajar lain untuk buat pinjaman. Kami akan buat semakan di kaunter. Okey. Dan juga pinjaman ini tidak dibenarkan sekiranya sistem gagal beroperasi. Kalau sistem down, okey, pinjaman tidak dibenarkan, hanya proses pemulangan sahaja dibenarkan. Okey, untuk pelanggan, untuk pemulangan, okey, perpustakaan perlu memulangkan sendiri buku di kaunter ataupun pihak perpustakaan juga menyediakan book drop di belakang perpustakaan. Okey, so pelanggan perlu memastikan bahawa buku yang dipulangkan ada cop merah. Okey, cop merah ini yang berwarna merah ini sebagai bukti tarikh anda pulang buku tersebut. Okey. So sekiranya anda ingin meminjam semula atau membaharukan anda punya tarikh pemulangan, okey, awak boleh buat pembaharuan secara online. Yang keduanya, pemulangan secara di kaunter. Okey, tapi pastikan kalau nak buat pembaharuan ini, tempoh tarikh pemulangan tidak lewat daripada tarikh yang telah dibenarkan. Sekiranya lewat daripada tarikh yang telah dibenarkan, proses pembaharuan tidak akan dapat dilaksanakan. Okey, pembaharuan tarikh mulangan, pelanggan dikenaki membawa buku yang hendak dilanjutkan untuk tempoh di kaunter perpustakaan sebelum atau pada tarikh pemulangan. Dan pembaharuan tarikh pemulangan hanya boleh dilakukan satu kali sahaja. Pembaharuan tarikh pemulangan buku tidak dibenarkan sekiranya buku tersebut ditempah oleh pengguna lain. Okey, so ini syarat-syarat kalau anda ingin membuat pembaharuan tarikh pemulangan tarikh buku. Okey, perkhidmatan tempahan buku. Okey, kita juga menyediakan sekiranya buku yang anda nak tetapi buku tersebut telah dipinjam oleh pengguna lain, anda boleh menggunakan perkhidmatan tempahan buku ini. Okey, so pastikan semua naskah buku tersebut telah dipinjam keluar. Okay, maksudnya buku tersebut tidak ada lagi di perpustakaan. So, perkhidmatan ini hanya boleh dilakukan secara online melalui laman web. Okay, kita masuk di bawah sistem yang punya pengguna. So, dalam sistem tu awak boleh buat untuk tempahan. Pihak perpustakaan akan menyimpan buku yang tempah selama seminggu sekiranya pengguna tersebut telah memulangkan buku. So, pihak perpustakaan akan menghubungi anda untuk memaklumkan buku tersebut berada di kaunter. So, dan buku itu hanya boleh dituntut oleh orang yang membuat tempahan sahaja. Tak dibenarkan menghantar wakil. Okey, denda lewat pemulangan buku. Seperti biasa, mana-mana tempat pun kalau lewat kena denda. So, denda yang dikenakan adalah sebanyak 20 sen sehari bagi satu buku. Sekiranya anda meminjam sebanyak 10 buah buku dan ke-10 buah buku tersebut adalah lewat daripada tarikh yang dibenarkan,
So, satu buku 20 sen, sekiranya 10 buku darabkan dengan 10 darab dengan 20 sen. So, untuk satu hari. Kalau dah lewat seminggu, kiralah sendiri. Okey. Pastikan anda menerima resit sebagai bukti bayaran. Okey, so simpan resit tersebut, jangan bagi hilang. Itu sebagai bukti sekiranya ada masalah yang timbul. Pastikan anda membayar denda lewat pemulangan. Sekiranya anda lewat dan anda nak pinjam buku, denda lewat masih ada yang belum dibayar, proses pinjaman tidak dibenarkan. Pastikan anda tidak berhutang dengan perpustakaan sebelum tamat pengajian. Ini penting kalau untuk mendapatkan scroll convocation dan juga untuk menghadiri convocation, kami akan barkan anda kalau anda masih ada berhutang dengan perpustakaan. Okay. Pelajar tahun akhir tidak akan dibenarkan mengambil jubah dan menghadiri majlis convocation sekiranya anda masih ada hutang atau denda yang belum dijelaskan. Okey, sebelum selepas tarikh pemulangan anda tidak buat respon, so kami akan keluarkan surat peringatan. So ada 3 proses kami akan hantar. Reminder pertama, reminder kedua dan juga reminder yang ketiga. Reminder yang ketiga kami hantar terus kepada alamat rumah kepada ibu dan bapa untuk memberitahu bahawa anda tak pulang buku. Okey, sekiranya buku yang anda pinjam hilang, okey, pelajar perlu buat laporan kepada staf di kaunter perkhidmatan. Datang buat laporan. So kami akan bagi tempoh kepada anda untuk membuat pencarian dan pihak perpustakaan juga akan buat pencarian. Sekiranya buku tersebut selepas 2 minggu tidak juga ditemui, maka pelanda perlu membayar denda dan juga harga buku termasuk wang proses. Okey. So, satu lagi perkhidmatan yang kami tawarkan adalah kita boleh menggunakan perkhidmatan melalui Perpun, Perpustakaan Malaysia. Kita benarkan you all untuk boleh buat rujukan di perpustakaan-perpustakaan yang dibenarkan. So, sebelum tu, you datang ke library, cakap kita orang nak guna ni, library mana. So, kami akan buat surat. Tapi ada setengah universiti tak payah, tak perlu untuk bawa surat. Cuma membawa kad pelajar sahaja sebagai bukti anda adalah pelajar UiTM. Okey. Pinjaman antara perpustakaan. Servis ini kita tak tawarkan kepada pelajar, tapi kita tawarkan kepada kaki tangan, iaitu pensyarah dan juga staf. Okey, ini adalah koleksi perpustakaan. Okey, antara yang popular lah di library collection ni ialah jurnal, majalah, buku rujukan, ensiklopedia, tesis, projek pelajar, projek pendidikan, conference paper, proceeding paper, dan juga kita ada audio, AV collection, kita ada report, ada peta dan juga statistik. Okey, ini adalah sistem pengkelasan. Kita menggunakan Library of Congress classification daripada A sampai Z. So dia ada special dia lah. Okey, call number, nombor panggilan. Kita letakkan nombor panggilan di setiap buku. So yang nanti kita akan tunjuk apa itu call number, macam mana awak nak dapatkan call number untuk mendapatkan buku tersebut. Okey, untuk koleksi perpustakaan, untuk rak terbuka kita berada di arah 1. Okey, kod dia adalah open open shelf, rak terbuka. Koleksi ini boleh dipinjam dan boleh dibawa keluar untuk tempoh yang telah dibenarkan. Okey, untuk koleksi terbitan bersiri kita ada jurnal, majalah di aras 1. Koleksi perpustakaan jenis rujukan di aras 2 dan juga koleksi media di aras 1. Okey, koleksi buku reserve juga kita berada di aras 1. Okey, untuk kod-kod yang telah kita ni nanti you all tahulah, kalau saya beritahu sekarang pun awak pun tak ingat, tak apa, kita go through pada koleksi perpustakaan. So ini adalah gambar-gambar koleksi perpustakaan kita secara keseluruhan, secara umum
Okey, koleksi perpustakaan yang saya mention tadi, majalah, thesaurus, standard, yearbook, almanac, okey. Nanti awak boleh tengok sendiri nanti actual dia macam mana. Okey, untuk koleksi terkini kita ada koleksi silibus dan koleksi peta. Yang ini memang untuk pelajar FSPU memang popular lah, dia akan gunakan. Okey, kemudahan perpustakaan. Okey, antara perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan yang kita sediakan adalah kaunter utama. Ini proses pinjam dan pemulangan bahan. Okey. Kaunter kemudahan loker di aras bawah. So, bagi semua pelajar, kami sediakan loker untuk kemudahan lebih kurang dalam 200 lebih loker tersebut, dan dalam loker tersebut yang warna kuning, biru, hijau itu loker berkunci. Loker yang kuning dan merah itu tidak berkunci. So okey, dia ada 288 unit semua kita ada. Okey, kemudahan terkini yang kita providekan seperti saya sebutkan sebelum ni adalah cafe at library. So kita sediakan kemudahan cafeteria. So dalam ini self service semua ada, so you all boleh masuk, dan yang baiknya kami sediakan unify secara percuma dalam kafe ini. So makan minum di sini sahaja. Okey, kita juga sediakan ruang santai, ruang sofa dan ruang bacaan di aras bawah. So you all boleh duduk relax sambil menonton TV, buat small discussion pun dibenarkan di aras bawah. Okey, ini antara koleksi pameran perpustakaan yang telah kami buat. Okey. Dan juga kemudahan kami sediakan ialah surau, tandas. Kita sediakan juga di setiap aras. Cuma surau di aras bawah. Ada surau lelaki dan juga surau perempuan. Okey, kemudahan ruang bacaan, ruang santai di aras 1, di aras 2. Okey, koleksi thesis UiTM, okey, kita sediakan terminal untuk tengok teks penuh, dan juga kita juga sediakan koleksi buku terkini yang mana buku yang baru keluar daripada pemprosesan yang baru kita beli, kita pamer di sini. So you all jangan malu-malu, boleh ambil, boleh tengok, boleh baca dan juga boleh pinjam. Okey, ini antara bilik taklimat. Kita sediakan bilik taklimat untuk kita punya sesi. Sekiranya you all perlukan taklimat face to face, saya akan buat di bilik taklimat. Okey, bilik IT. Kemudahan bilik IT, kita ada 2 bilik IT yang mana boleh memuat seramai 80 orang lebih, yang mana kemudahannya kita sediakan, dan perkhidmatan ini adalah percuma. Okey, so juga kita sediakan juga mesin photostat, okey, dengan berwarna hitam putih dan warna, tapi ini perlu dibayar. Okey, penggunaan bilik IT, okey, kita sediakan mesin Konica Minolta. Okey, so top up dia ada infografik macam mana unit you memudahkan you all untuk buat top up, dan juga untuk photostat, fotokopi. Itu mana-mana istilah yang mana awak boleh gunakan lah. Okey, so juga kita sediakan carol dan juga ruang untuk majalah untuk you all boleh baca. Dan kemudahan terkini yang kita tawarkan adalah bilik koleksi bahan binaan, especially untuk FSPU lah. Okey, bilik ini satu-satu dekat Malaysia, cuma kita UiTM Perak sahaja yang sediakan. Okey, kelas kemahiran maklumat. Okey, untuk kelas kemahiran maklumat ini, you kena mohon kepada saya, untuk saya sama ada saya bawa secara ODL ataupun face to face. Kita alu-alukan selepas anda tamat, anda boleh mohon kepada saya untuk saya buat kelas kemahiran maklumat. Okey, pencarian buku secara online. Okey, kita menggunakan sistem OPAC. So selepas ini untuk hands on OPAC akan dibuat oleh Encik Azhari. So selepas ni you boleh tunjuklah hands on Lepas ni saya tak nak sentuh lebih detail. Cuma dekat sini apa yang anda boleh buat, anda boleh nampak ialah mengenai dalam OPAC ni detail buku tersebut, lokasi di mana buku ini boleh didapati, status buku itu, sama ada buku itu dipinjam, masih berada di rak, dan berapa jumlah naskah buku tersebut yang berada di perpustakaan, dan juga item kategori
sama ada buku itu boleh dipinjam, buku itu rujukan ataupun buku itu adalah buku silibus. Dan jika buku tersebut tiada di dalam library, anda boleh buat reserve atau buat tempahan buku. Itu sahaja taklimat saya hari ini, dan untuk hands on akan dilakukan oleh Encik Azhari. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan terangkan kepada anda tentang pencarian bahan ataupun kertas soalan yang lepas di dalam Our Collection. Pada yang perlu anda klik ialah Our Collection, dan akan muncul di skrin anda. Cari untuk exam paper, klik di sini dan akan keluar seperti ini. Anda perlu masukkan nombor pelajar dan juga IC. Jika berjaya, paparan yang keluar adalah seperti begini. Okey, Electronic Question Paper System ni ataupun EQPS berfungsi sebagai pencarian bahan untuk bahan-bahan kertas soalan yang lepas, dan anda perlu cari kod peperiksaan yang telah diberikan oleh pensyarah ataupun berkaitan dengan fakulti anda. Sebagai contoh ya, saya akan type salah satu pada kod peperiksaan, contohnya PAD. Okey, di sini akan keluar senarai-senarai kertas soalan berkaitan dengan PAD, dan jika anda tidak masukkan kod yang khusus, dia akan keluar semua kod-kod peperiksaan yang ada kaitan dengan PAD. Dan jika anda perlukan kertas soalan tersebut, anda hanya perlu klikkan link PDF di sini, dan secara automatiknya kertas soalan tersebut boleh di-download. Okey, dan anda dapat ya lihat contoh kertas soalan untuk PAD 102 untuk Disember 2019. Sebenarnya anda boleh pilih juga di sini tahun yang anda hendaki ya. Sebagai contoh, anda perlukan kertas soalan pada tahun 2018 ataupun 2017, anda klik nombor di sini dan sesi yang keberapa, kerana kita terdapat ada sesi yang sesuai dengan kursus anda, sama ada diploma sesi 1 atau sesi 2, dan juga pelajar degree juga boleh klik di sini. Kita ambil contoh diploma sesi 2 dan kita akan search. Saya ulang sekali lagi, kita masukkan PAD, kita masukkan tahun yang kita perlukan 2017 dan juga sesi. Okey, saya ulang sekali lagi. Kod-kod yang ada di sini, anda perlu rujuk dengan silibus yang berkaitan dengan semester anda, dan anda perlu tahu nombor kod yang sebenarnya, dan anda boleh dapatkan kertas-kertas soalan yang lepas. Saya akan cuba pula untuk question paper mengikut fakulti. Okey, di sini saya klikkan kertas periksa yang mengikut fakulti, iaitu account, ataupun kodnya secara asas adalah ACC, dan di sini juga ada pelbagai tahun ya yang terlibat antara tahun 2000 sehingga 2019, dan jika anda pilih mengikut tahun, dia akan mengecilkan lagi tahun kertas exam yang anda kendaki.
Sebagai contoh, kita buka juga, klik PDF kertas question paper yang anda ingin lihat. Okey. Dan anda boleh download kertas soalan tersebut di dalam anda punya laptop ataupun pen drive. Okay. Tapi sepada asasnya, pelajar kena tahu setiap semester kod exam paper apakah yang anda perlu untuk dapatkan kertas soalan. Kerana setiap semester pelajar akan mendapat setiap kod yang berbeza, tidak sama. Sebagai contohnya, ada setengah pelajar mendapat kod contohnya MGT untuk pelajar berkaitan dengan perniagaan. Okey, di sini kita akan lihat oleh itu setiap kertas soalan memiliki kod yang berbeza, tidak sama. Dan anda boleh lihat ya, setiap kod ini ada tahun-tahun yang berbeza. Dan pasul question itu mengikut kertas soalan yang ada di fakulti ataupun di universiti tersebut. Okey, secara ringkasnya, untuk kertas soalan ini sangat mudah. Anda hanya perlu tahu kod peperiksaan yang anda kendaki, masukkan tahun dan juga kod yang penuh. Jika di sini kita boleh lihat kod peperiksaan tersebut adalah MAF 640 ataupun MGT 585. Dan jika anda dapat nombor kod ini, anda boleh dapat kertas soalan tersebut dengan mudah sahaja. Oleh itu, saya hendak maklumkan kepada anda bahawa secara asasnya pelajar-pelajar baru, anda hanya perlu faham ataupun perlu tahu asas bagaimana untuk mencari bahan buku di dalam perpustakaan dan juga kertas soalan peperiksaan. Jika anda dapat kedua-dua maklumat tersebut, anda mudah untuk mencari bahan-bahan yang lain. Dan sekiranya anda ada masalah ataupun ada perkara yang ingin maklumat yang lebih lanjut, anda boleh berjumpa dengan saya, Muhammad Azhari bin Ma'ruf, di unit pengatatan maklumat untuk bertanyakan tentang pencarian bahan dan juga pencarian bahan kertas soalan yang lepas. Oleh itu, saya sudahkan dengan taklimat hari ini dengan lafaz Bismillah, dan jika ada apa-apa masalah boleh berjumpa dengan saya. Sekian, terima kasih.